Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada hari ini kami dari kumpulan 3 ingin membuat satu video pendek yang merangkumi dalamnya penerangan, dalil-dalil penguat dan juga contoh-contoh teladan. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini? Iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak? Dari segi bahasa, akhlak diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti dan sifat seseorang. Dari segi istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa akhlak adalah sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Akhlak mahmudah dengan mazmumah. Akhlak mahmudah ialah perbuatan yang terpuji atau perlakuan baik seperti berkata benar, sabar, malu, murah hati, jujur dan amanah. Akhlak mazmumah ialah perbuatan yang terkutuk atau perlakuan buruk seperti menipu, mengkhianat, bersangka buruk, bakhil, sombong dan takabur. Dalil berkaitan. Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maksudnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Pembentukan akhlak. Pertama, berinteraksi dengan Allah melalui akidah yang sempurna dan ibadah yang sahih. Kedua, berinteraksi dengan diri dan jiwa secara rasional, jelas dan benar serta memberi komitmen yang mutlak terhadap manhaj Allah. Ketiga, berinteraksi dengan Allah melalui pelaksanaan hak kepada yang berhak berdasarkan kepertanggungjawaban akal dan syarak. Apakah perbezaan antara akhlak dan etika? Akhlak merupakan perilaku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Etika sistem tingkah laku manusia berdasarkan perundangan atau peraturan yang diciptakan oleh manusia. Akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Etika untuk mendapat keuntungan dan mengelak daripada kerugian. Akhlak tetap dan tidak berubah-ubah sejak dari zaman Rasulullah sehingga hari kiamat. Etika pandangan yang sentiasa berubah mengikut tempat dan masa. Mari kita menghayati sepatutnya digunakan untuk membuang air kecil dan besar. Masjid ini tempat berzikir kepada Allah, sembahyang dan membaca Al-Quran. Contoh akhlak mazmumah yang perlu dihindari. Sombong.
Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kisah teladan. Kisah Qarun yang sombong dengan harta kekayaan dalam surah Al-Qasas diakhiri dengan kemukaan Allah sendiri dengan menenggelamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Surah Al-Qasas ayat 81. Riya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 38 yang bermaksud, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya kerana riak dan kepada orang lain, iaitu ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Kisah teladan. Seorang lelaki yang telah 2 kali mengerjakan haji menyebut Sufyan As-Sawri dan sahabatnya untuk menghadiri majlis kesyukuran dan jamuan makan di rumahnya. Setelah para jemputan datang, lelaki itu menyuruh isterinya menghidangkan makanan yang istimewa dengan suara yang lantang. Dia menyuruh menggunakan pinggan yang istimewa yang baru dibelinya di Mekah ketika mengerjakan haji untuk kali yang kedua. Lalu Sufyan As-Sawri berkata kepada lelaki itu, "Sayang sekali cakapmu itu ternyata mengandungi unsur riak dan telah membinasakan ibadah hajimu." Kesimpulannya, akhlak dapat membentuk individu menjadi orang yang dihormati dan disayangi. Akhlak dapat meningkatkan lagi ketamadunan manusia dan keharmonian hidup. Akhlak itu dapat menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta dan juga penciptaannya. Sekian saja daripada kami berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.